بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita bertemu untuk sama-sama kita melihat kepada kalam ilahi daripada suratul Maidah pada halaman yang ke-113 dan tuan-tuan yang berada di depan kaca TV, yang berada di Facebook, di mana sahaja di Malaysia, di seluruh dunia, saya doakan untuk terus istiqamah dan terus ceria gembira bersama Al-Quran. Dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz Fazrul, apa khabar? Alhamdulillah Ustaz. Warna baju tu macam buah mangga lah. Alhamdulillah. Ya. Dan ceria gembira hari ini Ustaz ya. Bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, mereka menunggu, tuan-tuan menunggu untuk sama-sama kita jemput juga anak-anak kita. Mungkin kalau tak ada kelas itu, adik-adik jom sekali dengan ibu ayah membaca, ataupun tuan-tuan yang mungkin berada di pejabat, kita doakan kelancaran. Mungkin ada yang berehat Ustaz ya. Berehat sambil makan itu. Yang penting kita doa barakah makanan yang tersedak pula ya dalam kita mengikuti My Quran Time pada hari ini. Jadi pada hari ini Ustaz kita mulakan dahulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah kita. Baik, bersama terima kasih Al-Fatihah Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah SWT sekalian, alhamdulillah kesempatan kita pada hari ini. Mari kita mulakan seperti biasa dengan kita baca Ummul Quran surah Al-Fatihah dan kita cuba fahami. Kita baca itu, kita cuba hayati apa maksud setiap 7 ayat dalam surah Al-Fatihah insya-Allah. Insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan daripada Ummul Quran Al-Fatihah. Nama Quran ni ada banyak Ustaz ya. Ummul Quran, As-Sab'ul Mathani ya, 7 ayat yang berulang-ulang. Apa maksudnya? Kita ada dua pendapat di situ. Satu, kita berulang-ulang membaca di dalam solat kita. Yang keduanya ialah apa sahaja yang kita baca dalam Al-Fatihah itu, mesejnya itu berkaitan dengan akidah, tentang syariat dan juga akhlak, ia akan berulang-ulang sepanjang Al-Quran daripada surah yang nombor 2 hinggalah kepada surah nombor 114 iaitu surah An-Nas. Dan kita memohon pada Allah Subhanahu taala hidayah, maka Allah beri lagi hidayah demi hidayah. Pada halaman 113 ini penuh dengan hidayah untuk kita selalu melihat bahawa sumber yang besar dalam hidup kita ini adalah Allah.
dan kita ingin mencontohi kepada siratal ladzina an'amta alaihim, orang yang diberi nikmat, bukan yang diburkai, bukan yang disesatkan Ustaz ya. Jadi hari ini kita melihat kepada sinopsis ringkasan bagi halaman 113, iaitu pada ayat yang ke-32 menyambung kepada kisah Habil dan Qabil semalam, tapi kali ini kita bercakap tentang bunuh satu nyawa seperti membunuh semua manusia. Itu pada ayat 32. Dan kemudian pada ayat 33 hingga 34, hukuman bagi mereka yang memerangi Allah dan Rasulnya dan yang mengganggu keamanan. Dan pada ayat 35 hingga 36 kita akan melihat kejayaan orang bertakwa dan kegagalan orang-orang yang kufur, yang engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ringkasan. Mari sama-sama kita baca daripada ayat 32 dan 33 dahulu bersama dengan Ustaz Tirmizi Abdul Rahman. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Dua ayat sahaja. Dua dulu Ustaz. Tapi panjang ayatnya. Boleh tahan. Subhanallah, boleh tahan ya. Ayat 32 dan 33. Sahabat-sahabat Al-Quran semua, subhanallah, ramai yang berkongsi yang kita terus sebarkan perkongsian perbincangan kita pada saat ini. Mudah-mudahan kita dapat saham daripada perkongsian kita ini. Subhanallah, sangat-sangat kita memerlukan saham ini. Dalam kubur nanti seorang-seorang Ustaz. Betul. Inilah yang nak menemankan kita. Dan perkara ini mungkin tak nampak lagi lah Ustaz ya. Betul, tak nampak tu al-ghaib. Keimanan perkara ghaib ini kita percaya benda itu bukan tak wujud, tetapi tak nampak sahaja. Ya. Jadi insya-Allah kita kongsi-kongsikan sebagai peluang kita beramal Ustaz ya. Baik Ustaz. Silakan Ustaz. Puan Afiqah Zainun, saya mohon rakan-rakan MQT doakan kawan saya yang kritikal di hospital, dia koma sekarang. Mudah-mudahan barakah Al-Quran. Kita sama-sama doakan insya-Allah ya. Baik. Kita baca tuan-tuan dan puan-puan ayat 32 dan 33. Saya nak cuba mula ini dengan bayati ya, murattal bayati insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض
ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah dua ayat daripada surah Al-Maidah Ustaz ya, boleh tahan panjangnya ya 32 dan 33 ini ya. Ayat 32 ini kesinambungan daripada perbincangan kita semalam. Menariknya semalam kita bincang pasal anak Nabi Adam ya, Qabil tentang Habil dan Qabil, dan ceritanya sampailah kepada Qabil menguburkan Habil bila lihat kepada burung gagak. Ya. Selesai ayat 31. Ayat 32, min ajli dhalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a. Jadi Allah bawakan di sini terus kepada Bani Israel. Semalam cerita Habil Qabil terus masuk terus kepada Bani Israel. Mungkin ada yang tertanya ya, saya pun tertanya juga Ustaz ya bila baca ayat ini. Oleh kerana itu kami tetapkan satu hukum bagi Bani Israel bahawa barang siapa membunuh seorang bukan kerana orang itu membunuh orang lain atau bukan kerana melakukan kerosakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Jadi isu membunuh ini berlaku pada Habil dan Qabil. Allah ingatkan kepada Bani Israel. Masya-Allah. Apa kaitan Habil Qabil dengan Bani Israel? Habil Qabil anak Nabi Adam. Ya, Bani Adam. Ya, Bani Adam. Dan Bani Adam ni luas, tapi ada salah satu daripadanya daripada keturunan Israel ya, itu Bani Israel. Dan bani ataupun manusia pertama adalah Nabi Adam. Ya, Nabi Adam dan anaknya. Ummah pertama yang ada wahyu ya, siapakah yang pertama sekali? Bani Israel. Jadi mungkin dekat situ saat ni kalau belajar sejarah dulu ada istilah paleolitik, mesolitik, apa dah semua tu kan. Jadi kita kena lihat baliklah pada tuan-tuan tokoh-tokoh dalam arkeologi, dalam sejarah. Kita boleh mengkaji tentang tamadun-tamadun lain, tetapi tamadun ataupun model ummah pertama yang mendapat wahyu adalah Bani Israel. Jadi Allah mengingatkan dalam hal ini kepada Bani Israel bahawa barang siapa membunuh seseorang bukan kerana orang itu membunuh orang lain kerana qisas atau bukan kerana melakukan kerosakan di bumi, maka dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Penting perkara ini untuk kita faham. Satu mesej pada Bani Israel sebagai model, dan mereka ada ikut, ada yang tak ikut. Tetapi bagi kita, apa pelajaran kita? Kalau kita menyokong mana-mana orang yang membunuh ataupun ada yang membunuh seorang manusia tanpa hak, sebenarnya seperti membunuh seluruh manusia. Tetapi kalau kita menyelamatkan Ustaz ya, sekarang ini frontliners kita, doktor-doktor, jururawat berusaha berhempah pulas. Saya ada kawan ya yang dia pakai PPE tu, basah kuyup Ustaz. Ya, kerana nak menyelamatkan nyawa bukan seorang, bukan dua orang, ramai. Sebenarnya tuan-tuan frontliners, doktor-doktor yang ada, teruskan perjuangan. Keep it up ya, kita doakan kerana Allah menyatakan kalau kita selamatkan seorang manusia faka'annama ahyanna sajami'a. Subhanallah. Ya. Mengapa perkara itu penting kita beri perhatian? Pasal ada orang Ustaz, dia memperlekehkan usaha orang-orang yang menjaga, yang frontliners ini. Kalau ada orang kutuk ya, kalau ada orang kutuk ataupun ada siap cari, memanglah dia perjuangkan tapi dia sendiri takut mati. Ada yang kutuk begitu sekali. Kena tarik. Kena tarik pernyataan begitu kerana sesiapa sahaja yang membantu. Mungkin ada yang di frontliners yang pakai PPE, ada yang siapkan ubat, ada yang itu ini, semuanya ada yang menyusun jadual sebenarnya. Susun jadual. Ini semuanya adalah satu perjuangan besar. Dan satu lagi, ketika peristiwa September 11 dulu saatnya saya kongsi sikitlah ya dengan tuan-tuan. Masa tu saya di sana di US kan. Jadi ada orang Islam, dia bila katakan ada orang Islam yang cedera ke apa ke, dibantu oleh doktor bukan Islam. Yahudi ke Kristian ke. Ada orang Islam yang kata dia nak tolong, tak payah ambil pertolongan daripada doktor bukan Islam.
kita kena ingat dalam ayat ini dia bukan sekadar untuk orang Islam sahaja yang menyelamatkan nyawa. Sesiapa saja menyelamatkan nyawa, kita tak kisahlah agama apa pun, umat Islam yang bersama Al-Quran dia tidak bersifat hatred ataupun benci. Ya, jadi kalau ada doktor frontliners yang India, yang Melayu, yang Cina, agama macam-macam, perjuangan itu adalah perjuangan Quran. Ya, ini kena jelas agar apa? Agar kita jangan sampai jadi orang yang makin beragama, makin benci kepada orang lain. Dia ada juga jenis begini, ya tuan-tuan. Kita tak nak jadi begitu. Pasal Allah mengajarkan di sini yang jenis makin beragama benci kaum lain ataupun orang lain itu digelar ataupun perangai orang Bani Israel. Sehingga kan mereka ini kata kalau Bani Israel kaum mereka terbaik, the chosen one, tetapi kalau katakan kaum lain ni seperti anjing kurap sahaja. Kita tidak mahu ambil perkataan itu. Jadi di hujung itu Allah menyatakan ataupun di tengah-tengah itu walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat, ya, sesungguhnya rasul kami telah datang pada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Ya, apa yang jelas? Bayyinat itu menyebabkan kita adil. Dengan rasul ini Nabi tidak mengajar tentang ideologi nasionalisme contohnya. Nasionalisme ni maksudnya dia idea dia negara saya semua saya utamakan, tapi negara lain saya pandang hina. Masya-Allah. Itu nasionalisme. Nabi Rasul tidak datang dengan hujah begitu. Ya, itu sebabnya kalau kita ada kawan kita yang pungut sampah orang daripada Bangladesh contohnya ataupun daripada Indonesia, kita jangan pandang dia macam sebelah mata ataupun kata itu mat Bangla contohnya kan, dengan rasa hina. Itu bukan daripada ajaran Rasul. Rasul bersama dengan Bilal bin Rabah, bersama dengan Salman Al-Farisi, pelbagai kumpulan, ya, Suhaib Ar-Rumi contohnya, ya, banyak sahabat-sahabat yang pelbagai nationality ataupun negara, tetapi Islam menyatukan. Thumma inna kathiran minhum ba'da dhalika fil ardi lamusrifun, iaitu tetapi selepas itu ramai di kalangan mereka yang buat melampau batas, iaitu kerana apa? Merasakan diri lebih baik. Kalau Habil dan Qabil tu, Qabil merasakan dirinya sepatutnya layak ataupun tak patut yang Habil ini diterima, dimuliakan oleh Allah, diterima korbannya, maka menyebabkan dengki, akhirnya berbunuh. Ke lamusrifun itulah orang yang melampau batas. Jadi melampau batas di dalam dunia ini, tuan-tuan sekalian, adalah asasnya kerana seseorang itu bersifat nasionalisme ataupun bersifat rasisme, dia memilih kalau Melayu, ini kita mesti tolong orang kita. Perkataan itu kita kena jaga elok-elok, ya, kerana apa? Kerana kalau ia menyebabkan tidak adil, itu bukan Islam, bukan daripada Al-Quran. Itu Islam yang dibuat-buatlah, ya. Tapi kalau kita kata kita bantu sesama kita dan adil, semua orang dapat bahagian yang sepatutnya yang dijelaskan oleh Al-Quran, itu cara Rasul membawa mesej kepada kita. Seterusnya Ustaz, ya, pada ayat yang ke-33. Yang ini lagi ganas lagi ni. Ganas sedikit tapi kita kena faham konteksnya apa, ya. Mungkin kalau Ustaz boleh baca sekali lagi Ustaz, ya. Ustaz nak baca yang sampai mana tu? Daripada awal sampai hujung lah Ustaz, ya. Ayat 33. Pasal dia terbaiknya sampai hujung lah. Sampai hujung, ya. Ayat 33 ni dia panjang, tapi nak ceritanya apa? Ini bila Islam dah menang, Nabi Rasul beritahu kepada seluruh orang-orang yang berada di Mekah Madinah itu tentang satu polisi, ya, polisi kepada siapa? Kepada alladzina yuharibunallaha wa rasulah, mereka yang memerangi Allah dan Rasul. Siapa yang memerangi Allah dan Rasul ini? Kita baca dulu Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, walau di mana berada, ada sahabat kita ni Ustaz daripada Munira Haji Nur Ali. Doakan mak, abah, kakak saya peminat setia My Quran Time, kini di Hospital Sungai Buloh positif COVID. Subhanallah. Jadi kita doakan yang sedang menyaksikan dikurniakan kesembuhan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita baca sama-sama ayat 33. Kita baca tegas sikit Ustaz. Kita baca dengan Murattal Ras insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada
ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul dan melakukan kerosakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Jadi ini adalah hukuman kepada mereka yuharibunallah, yang memerangi Allah dan Rasul. Kalau di Mekah itu maksudnya musyrik Mekah ini pernah memerangi Allah dan Rasul, mereka membunuh, buat macam-macam ya. Jadi bila Nabi masuk balik ke Mekah itu, ini adalah public announcement, pengumuman polisi kepada mereka penjenayah, penjenayah kepada Allah dan Rasul. Nah ya, jadi ini bukan sekadar pada orang yang bukan beragama Islam, tetapi mereka yang memerangi Allah dan Rasul. Jadi mereka ini pernah bunuh, mereka ini pernah kacau, mereka pernah rompak harta-harta orang yang baik ya. Maka Allah kata yang pertama apa yang perlu dibuat pada mereka, yuqattalu, bunuh betul-betul. Masya-Allah. Ya. Dan yang keduanya yusallabu, salib ya. Yang ketiga taqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, iaitu dipotong tangan mereka bersilang ya, ataupun paling ringan sekali yunfau minal ard, diasingkan ataupun dipulaukan ataupun dipenjara bagi setengah pendapat. Jadi ceritanya apa? Ceritanya ialah ini bukan kita boleh buat selamba je Ustaz ya. Rasa macam orang tu perangi kita nak bunuh, bukan. Ini bila satu negara Islam bila ada kuasa, inilah yang perlu dilakukan. Kepada siapa? Hanya kepada penjenayah. Kita kena ingat, penjenayah yuharibunallah wa rasulah. Yang tak kacau orang Islam, mereka nak beragama masing-masing, itu tidak dikacau. Malah di Madinah itu Nabi memberikan peluang, malah selepas Nabi berhijrah ataupun kembali balik ke Mekah, siapa yang Kristian kan, siapa yang Yahudi ya, tetapi yang pernah memerangi, mengacau kepada kedamaian, maka ini adalah balasannya. Ini kehinaan, ini memang hina orang yang dibuat begini. Walahum fil akhirati azabun azim, dekat akhirat ada sambung lagi. Ada lagi, tak habis. Pasal apa? Pasal mereka ini tidak takut kepada Allah, mengacau kedamaian bagi sesebuah negara. Jadi ini dua ayat membawa kita kepada perkataan yang kita nak semak pada hari ini. Sama-sama kita perhatikan, iaitu perkataan kita ajala, daripada perkataan ajli pada ayat 22, ketentuan ya, 56 kali disebut di dalam al-Quran. Maka bila bercakap tentang oleh kerana itu kami tetapkan bagi Bani Israel bahawa siapa membunuh seseorang, ajal itu ketentuan ya, ataupun sebab. Dalam hidup kita ada ajal, pada waktunya sebab untuk kita meninggal ataupun meninggalkan dunia ini. Maka ketentuan itu jugalah yang perlu kita beri perhatian dalam hidup kita. Mesti kita jangan sokong sesiapa yang membunuh walau satu nyawa. Dan kalau ada frontliners kita di Kementerian Kesihatan, mereka bertungkus lumus, kalau kita ada lebih duit kita, ataupun ada saja bantuan sokongan, berikan. Subhanallah. Jangan hinakan. Kerana apa? Kerana kalau kita bantu, sokong orang yang membantu hidupnya seorang manusia, seperti kita bahkan nama ahyanna jami'a. Subhanallah. Jadi tuan-tuan sekalian, kita berehat sebentar, kita sambung kembali selepas ini. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.
Alhamdulillah, summa alhamdulillah bertemu kembali kita dalam My Quran Time. Sahabat-sahabat Al-Quran yang kasih Allah SWT sekalian, ada satu ustaz ni, Puan Ninda Nia, pengalaman sebagai frontliner bukanlah mudah. Ibarat kita berperang fi sabilillah, sanggup berkorban jiwa dan raga demi diri sendiri, keluarga, saudara dan lain-lain lagi. Fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Subhanallah. Moga Allah SWT terus melindungi our frontliners dan juga mengurniakan kesembuhan kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat kita semua yang sedang diuji. Ya, dan dalam masa yang sama Ustaz ya, frontliners kadang-kadang ada ahli keluarga yang ditinggalkan, pasangan. Betul. Kita doakan sebenarnya puan-puan yang memberi sokongan kepada pasangan, ya tuan dan puan dan anak-anak, adik-adik, kita kena ingat bahawa pahalanya amat besar, ya, fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Jadi ayah pergi ke tempat kerja ataupun mak ke hospital contohnya, jururawat, polis dan sebagainya, sebenarnya membuat mendapat pahala yang amat besar, ya. Pasal apa? Pasal nyawa amat penting di dalam agama ini. Betul, ya. Baik, terima kasih Ustaz Azrul. Sahabat-sahabat Al-Quran yang kasih Allah SWT sekalian, jika semalam kita telah berkongsi tentang hukum tajwid, dan hari ini kita nak sambung kembali pengajian kita tentang ilmu tajwid, dan hari ini kita nak kongsikan, kita nak ulang kaji sama-sama tentang ilmu tajwid kita, iaitulah sifat izlaq. Izlaq dari segi bahasa dia lancar ataupun tergelincir, dari segi istilahnya menyebutnya dengan mudah kerana sebahagian hurufnya keluar dari hujung lidah dan dua bibir. Apa dia huruf dia? Fa, ra, mim, nun, lam dan juga ba. Maksudnya lancar ataupun tergelincir, maknanya mudah je kita sebut huruf tu. Huruf-huruf tu kita mudah sebut. Sebab apa? Sebab dia keluar daripada hujung lidah dan dua bibir kita. Izlaq sifat dia. Kalau kita perhatikan contoh-contoh dia pula, dalam ayat yang ke-32 ada, ayat yang 33 ada, contoh-contoh ayat yang boleh kita tengok tentang ayat yang ke-32, fa ka'annama qatalan nasa thumma inna kathiran minhum fil ardi la musrifun wabtaghu ilaihi alwasilah. Contoh kalau kita ambil ayat ke-32 tu, fil ardi la musrifun, fa, huruf fa kita sebut tadi kan, dia mudah sebut fi, kan, la musrifun, fud kita sebut tu mudah je, la musrifun, kan, itu antara huruf-huruf yang tergelincir ataupun huruf yang lancar, yang mudah kita nak sebut, Ustaz. Jadi kita akan sentuh lagi lah huruf demi huruf, contohnya fa, am, mim, kan, ra, kan. Jadi boleh kita praktikkan bacaan kita bersama dengan guru-guru kita, insya-Allah taala. Insya-Allah. Jadi terima kasih Ustaz ya. Yes, ya. Tadi istilahnya apa? Izlaq. Ya, alhamdulillah tuan-tuan dapat belajar sesuatu yang baru, dan kita ingin terus ya belajar yang baru, dan Al-Quran ini penuh dengan pembaharuan, dia mempunyai cahaya pelbagai dimensi. Kita menyambung pada ayat 34 hingga 36 untuk sama-sama kita faham apakah yang Allah sampaikan. Tadi ada public announcement, polisi bagi sesiapa yang memerangi Allah dan Rasul, yang buat jenayah yang jenayah perang lah ni, ya. Sama ada perang itu perang yang 2-3 hari ataupun perang yang kalau Nabi itu diperangi orang-orang Islam itu selama 13 tahun di Mekah. Memang setiap hari ada pembunuhan, ada siksaan, ya. Jadi apakah sambungannya? Mari kita baca ayat 34 hingga 36. Baik, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Quran kita sekarang ni kita nak melihat kepada ayat yang ke-34 sehingga ayat yang ke-36. Tadi permulaan kita sudah baca dengan Muratal Bayati. Ustaz nak minta saya baca taranum Ustaz. Kita bagi ini request bahaya ni. Bagi ras boleh tak? Ras, subhanallah. Okey, ras. Kita nak sambung bacaan kita dengan ras. Bacaan ras yang saya minat antaranya ialah Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram. Tapi anak As-Sudais sajalah. As-Sudais, ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jom kita baca ayat 34 hingga 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين
وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat 34-36 ya, yang dibacakan sebentar tadi. Terima kasih Ustaz. Iaitu Allah menerangkan, kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahawa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah memberikan dia pada ayat 33 memang amat strict, tegas, ya, amat tegas. Allah beritahu kepada penjenayah perang, Allah, ya, yuharibuna wa rasulah. Perangnya itu kepada Allah dan Rasul. Maksudnya siapa yang buat baik, kemudian ada orang yang tidak suka, memerangi sampai bunuh, sampai seksa, itu namanya yuharibuna wa rasulah. Maka pada ayat yang ke-34 ni Allah kata ada keselamatan ataupun kekecualian. Siapakah? Orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maksudnya mereka ini sebelum kena tangkap, ya, mereka kata saya bertaubat, ya, saya tidak mahu lagi buat, saya akan tidak kacau kepada penduduk-penduduk yang ada, saya tidak kacau kepada orang Islam. Maka Allah kata apa? Ketahuilah bahawa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi kalau katakan telah ditangkap Ustaz, ya, ataupun ada juga yang seorang ni Harisah bin Badar ini, penduduk Basrah, dia pernah dia penyamun di jalanan apa sebagainya, bunuh orang sebagainya, dia banyak buat kerosakan, kemudian dia minta ampun pada Saidina Ali. Ini pada zaman Khalifah Saidina Ali. Jadi Saidina Ali ampunkan sebelum dia ditangkap. Pasal dia rasa bahawa dia perlu berubahlah kan. Tapi lepas dia dibebaskan itu, dia kembali jahat, balik jahat. Maka akhirnya dia sendiri terbunuh dalam dia berbuat keburukan tersebut. Tapi ceritanya apa? Ada peluang untuk diampunkan, tapi jangan mengulang balik kepada jenayah perang yang disampaikan. Maksudnya apabila dia lawan kepada peraturan Allah dan Rasul. Baik. Jadi pada ayat yang ke-35 ini seruan kepada siapa? Seruan kepada semua orang yang ingin beriman, ya. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, iaitu Allah ingatkan bertakwalah kepada Allah. Iman dan takwa ni tak sama Ustaz, ya. Iman ni ada orang beriman tak takwa. Orang bertakwa confirm beriman. Ya, jadi ya ayyuhallazina amanu, contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 183 kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, input, ya. Apakah dia punya prosesnya? Puasa. La'allakum tattaqun, moga-moga bertakwa. Jadi bahannya itu adalah iman, ya, 6 rukun iman itu. Bila kita buat apa yang perlu dibuat, maka insya-Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi Allah kata di sini ittaqullah yang pertama, wabtaghu ilaihil wasilah, ya, carilah jalan-jalan, platform untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Jadi ada 3 perkara di sini. Bertakwalah pada Allah. Kita perlu buat apa lagi? Perlu cari wasilah. Apa maksud wasilah? Platform. Ya, ada orang yang dekatkan diri dengan Allah dengan baca Quran. Tuan-tuanlah, orang itu adik-adik. Ada yang dekatkan dengan Allah dengan belajar ilmu, ya, adik-adik yang sedang belajar ilmu, pelbagai ilmu, itu semua adalah wasilah. Apa lagi? Salat, dengan banyak berdoa. Derma hari ni, ya, tengok kepada ada orang di Sabah perlukan bantuan, ada orang yang beri pengumuman, ya, maka tuan-tuan cepat-cepat ataupun mungkin tabung gerakan Al-Quran contohnya, cepat-cepat. Itu semua adalah wasilah. Cakap perkara yang baik, share dekat Facebook, buat artikel, tulis, kongsi. Semua itu wasilah. Jadi Allah kata wabtagu. Carilah. Kalau boleh banyakkan lagi wasilah-wasilah yang ada untuk mendekatkan diri pada Allah. Dan lebih daripada itu Allah cakap wajahidu fi sabilihi,
iaitu kita kena buat bersungguh-sungguh. Ya, kita baca Quran, tuan-tuan tahniah diucapkan, baca Quran ikut dengar sungguh-sungguh. Dia bukannya dengar separuh lagi tu entah ke mana kan. Tak apalah kalau ngantuk. Saya pun Ustaz ni cabar. Sejam nak dengar berbanding cakap dia bercakap kan. Ada setengah daripada tuan-tuan yang bercakap sejam mencabar. Ya, jadi kita wasilah masing-masing. Tuan-tuan doakan kami Ustaz ya, kita sihat dan tuan-tuan juga diberikan kemudahan. Ada wasilah platform bagi frontliners, mereka berada tak sempat nak dengar Quran time, mereka berada di hospital dan sebagainya. Jadi kita boleh saling tolong menolong. Wajahidu fi sabilih. Buat bersungguh-sungguh perkara ini la'allakum tuflihun, agar kita berjaya. Jadi Allah memberitahu perkara ini kerana apa? Kerana nak pastikan bahawa orang bertakwa kena selalu bergerak dan mencari membanyakkan platform. Dan bila dah ada platform-platform itu, bukan sekadar banyakkan Ustaz. Kadang-kadang ada yang buat sana sikit tak habis. Betul, ya, tapi Allah cakap wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Balik ataupun lawan kepada orang beriman yang bertakwa siapa? Orang kufur. Itu yang minta Ustaz, kalau kita boleh tengok kat sini, baca balik semula untuk tuan-tuan sama-sama kita ingatkan, saya tidak mahu jadi orang yang kufur kepada Allah, pasal Allah beritahu satu amaran tentang azab yaumil qiyamah. Walaupun kita ada macam-macam, kalau orang yang kufur, kalau ada macam-macam harta di dunia, tapi dia ada amaran azab pada yaumil qiyamah. Dan di hujung itu Allah kata azabun alim. Ada beza azab yaumil qiyamah dengan azabun alim dekat hujung ayat tersebut. Kita baca dahulu, kemudian nanti kita lihat apa bezanya bersama insya-Allah. Menarik tu, saya pun nak tahu apa beza dia subhanallah. Bezanya. Bunyi pun beza bunyi beza, maksud pun memang beza. Sahabat kita Puan Fazilah Rashid dari Singapura Ustaz sedang menyaksikan hari ini bersama dengan anak-anak. Alhamdulillah. Ramai lagi sahabat-sahabat kita di Singapura, Puan Rozi, apa khabar semuanya, bersama dengan Al-Quran subhanallah. Rindu nak ke seberang dia kata Ustaz. Nak ke seberang, mana ke Malaysia. Kita pun rindu nak ke sana. Dan dia kata terubat rindu sebab memang dah ke seberang bersama dengan Al-Quran time. Subhanallah subhanallah. Mudah-mudahan Allah SWT lindungi kita semua insya-Allah. Mari kita baca ayat yang ke-36 saya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka daripada azab pada hari kiamat, nescaya mereka semua tebusan itu tidak akan dapat diterima daripada mereka tetap mendapat azab yang pedih. Poinnya apa Ustaz tadi? Bercerita tentang kalau ada segala-galanya dikorbankan untuk menghadapi azab yaumil qiyamah, tidak diterima. Kita macam bila cakap tentang pengorbanan ni macam Habil dan Qabil kan. Maksudnya tak payah bagi semua. Ya, di dunia ini. Di dunia ini tak payah bagi semua. Tetapi bila sampai di akhirat, kalau ada seluruh bumi ni pun, kita tak ada seluruh bumi pun. Kan? Kita rumah pun tak ada berapa biji je Ustaz. Berapa biji Ustaz? Rumah Ustaz. Satu biji kan. Jadi kalau satu bumi ini pun
tidak dapat dikorban ataupun ditebus. Saya teringat ayat yang lain, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Betul. Jangan lupa kan tentang dunia ini. Maksudnya ialah di dunia ini kita dapatkan untuk dikorbankan, untuk berjuang, ya. Tetapi bila sampai di akhirat, kalau orang yang kufur, dia kumpul-kumpul untuk dunia dia. Kan, kumpul, tapi bila sampai di sana nanti Allah tak terima. Ya. Dan Allah cakap di sini istilahnya azab yaumil qiyamah. Azab hari kiamah ini adalah hari berdiri, Ustaz. Hari berdiri. Dia lebih kurang kalau macam kat kelas. Kalau katakan, tak tahulah Ustaz tak kena denda kan. Pernah. Saya kalau pernah kena denda duduk yang berdiri kat luar kelas tu, kan. Berdiri luar kelas itu sahaja tuan-tuan, ya. Apatah lagi kalau berdiri sebelah kaki tu. Kan. Itu pun dah malu, terseksa, belum lagi bila katakan cikgu kata saya nak panggil ayah awak. Allahu akbar. Kan. Ataupun nanti jumpa di pengetua perhimpunan, kan. Kalau katakan panggil mak ayah, pada waktu itu adalah azab yang lebih sengsara. Maka di sini Allah kata walaupun satu bumi ini ada untuk tebusan, tidak. Ya, jadi bila kita ada pengalaman berdiri ini di hari kiamat nanti, berdiri menanti bagaimana Allah menghisap, lama Ustaz. Masya-Allah. Ya, berdiri sejam 2 jam pun kalau katakan sekarang kan nak pergi kedai, setengah kedai tu dia kena beratur dulu kan, tak boleh masuk terus. Itu pun dah tersiksa. Apatah lagi kita bercakap tentang azabi yaumil qiyamah. Tetapi insya-Allah kalau katakan tuan-tuanlah yang sentiasa bersama dengan Al-Quran, kita doakan tuan-tuan dimudahkan urusan, kita doa bersama. Dan inilah halaman 113 yang membawa kita situasi apakah gambaran yang telah kita pelajari, kita saksikan. Yang pertama kita nampak tadi tentang peristiwa Bani Israel, ya, diingatkan agar jaga setiap nyawa, ya. Jangan mengikuti kepada Habil ataupun tidak mengikut kepada Qabil yang membunuh Habil. Dan selain daripada itu, sebelah kanan atas itu, yang melawan Tuhan dan melawan pada Rasul sebenarnya ada hukuman yang berat, kerana ini adalah penjenayah perang yang sebenar-benarnya, ya. Dan seterusnya ialah kita lihat di belah kiri bawah itu, bagi yang nak bertaubat teruskan, ya, kita baca Quran ini Ustaz, ya, untuk kita makin bertaubat agar kita tidak diazab di akhirat yaumil qiyamah, ya. Moga-moga kita ambil resolusi daripada halaman 113 ini. Yang pertama, perjuangkan nyawa walau satu nyawa di dunia ini dengan adil, ya. Kita sokong kepada frontliners kita, jangan kita rendah-rendahkan. Yang pertama. Yang kedua, cari platform, cari cara yang banyak untuk kita membina iman, takwa, mendekatkan diri pada Allah SWT. Setiap hari kena banyakkan. Yang ketiga, rebut peluang, memperjuangkan kebaikan di dunia ini dengan cara mengorbankan apa yang dimiliki sebelum sampai hari kiamat sudah terlewat untuk berkorban dan berjuang. Sama-sama kita doa, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikan kehidupan kami ini ya Allah kehidupan yang mana menguatkan iman dan juga takwa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan iman kami, iman yang kuat ya Allah. Kurniakan hati kami ya Allah, hati yang memandu kehidupan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, apa juga pelajaran yang kami dapat daripada halaman hari ini ya Allah, jadikan ia kekuatan buat kehidupan kami ya Allah, lebih dekat menujumu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bacaan Al-Quran kami hari ini ya Allah, mudah-mudahan kurniakan kekuatan, kesembuhan dan perjuangan buat sahabat-sahabat kami para frontliners ya Allah, sahabat-sahabat kami yang kini diuji dengan positif
positif COVID-19 ya Allah. Kurniakan perlindungan buat kami semuanya ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ampunkan dosa kami, dosa mak ayah kami ya Allah, dosa sekalian muslimin dan muslimat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengabulkan doa kita agar kita menjadi orang-orang yang sentiasa mencari pelbagai cara mendekatkan diri pada Allah dan bersungguh-sungguh. Inilah kempen yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu usaha tuan-tuan, menyokong kepada usaha kita mempelbagaikan program pendidikan berasaskan Al-Quran. Kita nak menyebarkannya dan kita ingin buat bersungguh-sungguh. Tuan-tuanlah yang akan sama-sama menyokong gerakan ini bersama dengan sumbangan pada nombor yang tertera sebentar tadi. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada jam 5 petang, ulangan pada hari ini pada jam 10 malam dan juga 6 pagi esok. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang mendoakan tuan-tuan untuk terus bersungguh-sungguh. Jihad itu bukan sekadar perang, tapi bersungguh-sungguh dalam segenap apa, ibu ayah di rumah, di frontliners yang bertugas. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.